Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini insya-Allah saya akan memperkatakan satu tajuk, iaitu kemenangan perjuangan. Sudah menjadi sunatullah. Perjuangan yang sesat atau batil cepat diberi kemenangan. Lihat sahajalah sejarah di antara perjuangan para rasul dengan perjuangan Namrud, Firaun dan Abu Jahal. Siapa dahulu mendapat kemenangan? Perjuangan para rasul didahulukan dengan kekalahan. Apakah ia salah? Tolong ambil perhatian. Awaslah. Kalau ada satu jamaah atau satu parti diberi kemenangan lebih dahulu, janganlah anggap itu kebenaran. Kerana apa yang berlaku di dalam sejarah yang batil lebih dahulu diberi kemenangan. Oleh itu, salah tidak mesti kalah. Yang benar tidak mesti menang dan mendapat kejayaan. Mengapa kebenaran didahului dengan kekalahan? Ia sudah tentulah mempunyai banyak hikmah yang tersirat kalau kita faham. Pertama, kebenaran mestilah melalui pendidikan. Mendidik melalui masa yang panjang baru menang. Kedua, para pejuang mestilah diuji lebih dahulu dengan kesusahan dan penderitaan untuk tapisan, agar dapat orang yang benar-benar bertakwa. Ketiga, berlama-lama itu untuk mereka diberi pahala yang besar. Ini lebih penting dari menang. Menang hanya nikmat dunia. Pahala adalah di akhirat. Keempat, supaya terasa bahawa kebenaran itu adalah sangat mahal hingga bersusah payah baru diberi kemenangan. Kelima, diuji dan panjang masa baru menang, supaya dapat orang yang benar-benar ikhlas di dalam perjuangan. Keenam, diuji dengan teruknya dan panjang pula perjuangannya, supaya orang yang berlakon dan hendak mencari peluang dan ambil kesempatan tidak boleh bertahan lama. Akhirnya terbuka juga tembelang. Ketujuh, supaya benar-benar terpisah di antara orang Tuhan, wakil Tuhan, orang-orang yang di-backup oleh Tuhan dengan orang-orang syaitan. Ke-8, berlama-lama berjuang baru dapat kemenangan, supaya berlaku tapisan demi tapisan hingga tinggal sedikit yang tidak logik lagi, barulah mendapat kemenangan. Supaya nampak bahawa kemenangan itu dari Tuhan, bukan dari tenaga pejuang. Saya ingatkan sekali lagi tuan-tuan, supaya nampak bahawa kemenangan perjuangan jamaah kebenaran di akhir zaman khususnya itu sebenarnya datang dari Allah, datang dari Tuhan, bukan dari tenaga pejuang. Agar para pejuang merendah diri dan tidak sombong, serta bersyukur kepada Tuhan. Kesembilan, agar yang tinggal itu pilihan dari pilihan, agar kebenaran itu diberi kepada orang yang benar-benar baik, yang telah menjual dunianya untuk akhiratnya. Setelah mereka berkuasa, mereka benar-benar boleh berkhidmat untuk Tuhan dan kepentingan insan. Bukan kepentingan peribadi, keluarga dan kroni-kroni hingga mereka disayangi oleh orang. Kesembilan, agar yang tinggal itu pilihan dari pilihan, agar kebenaran itu diberi kepada orang yang benar-benar baik, yang telah menjual dunianya untuk akhiratnya. Setelah mereka berkuasa, mereka benar-benar boleh berkhidmat untuk Tuhan dan kepentingan insan. Bukan kepentingan peribadi, keluarga dan kroni-kroni hingga mereka disayangi oleh orang. Kesepuluh, supaya mereka diberi kemenangan
dan terus disambung oleh generasi kemudian berkurun-kurun lamanya. Kerana barokah pejuang pertama yang begitu ikhlas dan pilihan Tuhan, orang kemudian hanya mendapat rahmat dan barokah. Ke-11, kebenaran itu diberi kemenangan setelah pengikut-pengikutnya tinggal sedikit, kerana diberi kemenangan secara khawarikul adah, iaitu secara mukjizat atau secara karamah, supaya dapat dilihat oleh semua orang yang menang itu adalah orang Tuhan, iaitu orang-orang pilihan Tuhan. Ke-12, setelah diberi kemenangan kepada orang Tuhan, mereka tidak akan ada hendak membalas dendam dan menzalimi kepada musuh-musuhnya. Ke-13, setelah orang yang menang itu membawa Tuhan dan kasih sayang dan keadilan, orang ramai pun jatuh hati dan sayang. Mereka pun beramai-ramai masuk Islam kerana terpengaruh dengan pejuang-pejuang kebenaran. Ke-14, akhirnya lahirlah satu kehidupan yang amat indah, berkasih sayang, bekerja sama, rasa bersama, bertolong bantu, macam satu keluarga, bahagia dan harmoni. Hasil perjuangan lahirlah masyarakat atau negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Haraplah diambil perhatian. Kalau ada golongan umat Islam cepat atau sudah mendapat kemenangan, itu bukan perjalanan para Rasul alaihimus salatu wassalam, walaupun mereka umat Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sedang berhadapan dengan alat baru. Tahun 2000 yang ditunggu-tunggu. Setiap bangsa menunggu alaf itu, terutama Islam, Kristen, Yahudi, Buddha dan Hindu. Zaman itu dikatakan zaman cemerlang, gemilang, hidup senang dan harmoni. Setiap bangsa atau agama menganggap masa itu bangsanya lah yang memimpin dunia. Seorang tokoh di kalangan mereka punya kuasa membela mereka. Ada juga orang yang berkata alaf itu pemimpin yang baik akan berkuasa. Mereka tidak menetapkan orangnya baik sesiapa atau dari mereka. Tidak kurang juga di kalangan bukan Islam meramalkan ini giliran Islam. Seorang tokoh bukan ahli politik tapi ahli agama meneraju dunia. Mereka tidak prejudis, bahkan sama-sama menunggu dengan gembira. Sebagian kecil umat Islam memang percaya seorang ulama akan berkuasa membawa kasih sayang, keamanan, kemakmuran dan keharmonian.
yang akan datang mereka tidak mempedulikannya. Mereka sibuk berjuang melalui politik, memacak bendera, memeriahkan suasana. Mereka yakin di tangan mereka lah akan berlaku perubahan itu. Padahal kepada umat Islam ada panduan. Nabi melalui sabdanya ada membawa berita bahwa di awal kurun Hijriah ini Islam bangkit dari sebelah timur yang dirintis oleh seorang mujadid pemuda Bani Tamim gelarannya. Selepas ini akan disambung oleh Imamul Mahdi buat menyempurnakan. Sepatutnya di waktu ini umat Islam telah mencari pemuda itu dan jamaahnya. Ini bukan jamaah politik, tapi jamaah membawa pembaharuan yang sesuai di zamannya.